Assalamualaikum. Cikgu harap kamu semua sihat dan dah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar menyatakan nilai tempat dan nilai digit dan menceraikan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, topik kita nombor bulat hingga 10,000, standard kandungan nilai tempat dan standard pembelajaran menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dan menceraikan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, rujukan buku teks jilid 1, muka surat 7, 8 dan 9. Okay, objektif pembelajaran di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan, menceraikan nombor yang diberikan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey. Jom kita mulakan. Okay, untuk slide yang pertama ini, kita mengenali nilai nombor dahulu. Okey. Okay, nilai tempat, nilai nombor dibahagikan kepada dua. Okey, nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat digunakan untuk menyatakan nilai nombor dalam perkataan. Manakala nilai digit pula digunakan untuk menyatakan nilai nombor dalam bentuk angka atau nombor. Okay. Contoh nilai tempat 10, 100. Rasa macam pernah dengar kan? 10 ni. Masa ni kamu dah belajar masa darjah 2. Cikgu kamu pun dah pernah habaq. Cikgu kamu pun dah pernah bagi tahu. 10 ni kita hafal 10. Okey, untuk darjah 3 kita tambah lagi satu nilai tempat jadi 1000. Jadi cara nak mengingatnya hanya kita sebut 10 sekali lagi. 10. Contoh nilai digit pula adalah ditulis dalam nombor atau angka digit 6. Kalau berada di rumah so, kita tulis 6 saja. Kalau 6 berada di nilai tempat puluh, kita tulis 6 sifar. Kita sebut 60. Okay, kalaulah digit 6 itu berada pada nilai tempat ratus, kita tulis 6 sifar-sifar. Dan jika 6 itu berada pada nilai tempat ribu, kita tulis 6 sifar-sifar-sifar. Kita sebut 6,000. Okey. Seterusnya, kita belajar menyatakan nilai tempat dan nilai digit dahulu. Okey. Tengok gambar pada paparan cikgu ni. Slide ni cikgu ambil daripada buku teks kamu. Buku teks jilid 1, muka surat 7. Okey. Ini dalam buku teks ni dia bagi kamu contoh bagaimana kita nak menyatakan apakah nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor 1247 dan apakah nilai digitnya. Ini yang kita nak belajar hari ini. Nilai tempat dan nilai digit. Langkah pertama pada dekat-dekat ni kita ada palang masa 10, ratus dan ribu. Kamu dah belajar dah hari tu kan? Macam mana kita nak menentukan nilai nombor ni? Okey. 1 berada pada nilai tempat 1000, 2 berada pada nilai tempat ratus, 4 pada tempat puluh dan 7 pada nilai tempat sa. Kita bina dulu jadual ni, kita tulis dulu nilai tempat dia 10, ratus, ribu dan kita masukkan digitnya. Okey. Seterusnya kita buat ni cikgu panggil ni. Ni gambar rajah ni. Cikgu panggil dia jadual nilai tempat. Kita buat macam ni. Ada 3. Okey, 3 baris dan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lajur. Baris yang pertama digit, kita tulis digit. Baris kedua kita tulis nilai tempat. Dan baris ketiga kita tulis nilai digit. Pindahkan digit ni masuk ke sini. 1, 2, 4, 7.
nilai tempat. Okey, macam mana kita nak tulis nilai tempat? 1 berada pada nilai tempat 1000, kita tulis perkataan 1000. Kita tulis perkataan 1000. Tidak ada angka atau nombor pada nilai tempat. Hanya perkataan sahaja. 2 berada pada nilai tempat 100. Kita tulis ratus, perkataan ratus. 4 pula berada pada nilai tempat puluh, kita tulis puluh sahaja. Jangan tulis angka ataupun nombor. Sebab nilai tempat tulis dalam perkataan sahaja. Okay, manakala 7 berada pada nilai tempat se. Nilai digitnya pula tulis dalam bentuk nombor atau angka. Okey, 1 1000. 1 tulis angka 1, 1000 tu diwakili oleh 3 digit. 1 sifar sifar. 2 adalah 200. 2 sifar sifar. Tulis dalam bentuk nombor atau angka. 4 tulis 40 dan 7 ditulis 7. Okey, ni adalah nilai tempat dan nilai digit. Baik. Untuk slide seterusnya, lagi cikgu bagi contoh lagi menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor di bawah. Okey, diberi nombor 7368. Baik. Bina, ni cikgu panggil jadual. Jadual nilai tempat. Jadi, bina. Cikgu buat kali ni, cikgu buat ada 4 baris. 1, 2, 3, 4 dan ada 1, 2, 3, 4, 5 lajur. Okay, di atas sekali kita tulis nilai tempat bagi setiap digit. Okay, digit dia kita pindahkanlah digit pada nombor di atas. 7, 3, 6, 8. Okay, nilai tempat ditulis dalam perkataan 1000. Nilai tempat bagi 3, 100. Nilai tempat bagi digit 60. Nilai tempat bagi digit 8, se. Manakala nilai digit pula ditulis dalam nombor atau angka. Okey, 7. 7000. 7 sifar sifar sifar. 3 sifar ini menunjukkan dia adalah 1000. Kemudian 300. 3 sifar sifar. 100 ni, 2 sifar ni mewakili nilai tempat 100. Kemudian 6 sifar. Sebab 6 berada pada nilai tempat 10. Tulis 6 sifar. Dan 8 berada pada nilai tempat se. Ditulis 8 sahaja. Okay, seterusnya kita tengok lagi contoh. Nombor 7368. Contoh seterusnya. Okey. Kalau kita kali ni, contoh yang cikgu bagi kali ni, kita tak tulis, kita tak buat jadual nilai tempat. Macam tadi kan. Ni contoh lain, kamu juga boleh guna contoh ni. Cara macam ni. Kita sekadar tulis di atas saja nilai tempat dia. 10, 100 dan 1000. Seterusnya. Okey, kita tulis digit. Kita tulis nilai tempat. Kita tulis nilai digit. Pindahkan. Okay, pindahkan digit-digit yang berada pada nombor di atas, di bawah ni. Macam ni. Kita tulis digit pada rumah sa dulu. Okey, 80. Digit dia 6. 100 digit dia 3. Dan 7 digitnya 1000 digitnya 7. Okay, apakah nilai tempat bagi digit 8? Nilai tempatnya dalam perkataan se. Tidak ditulis 8 se. Tulis se sahaja. Apakah nilai digit bagi 8? Tulis angka 8. Apakah nilai tempat bagi digit 6? Tulis perkataan puluh. Tidak ada angka atau nombor di depan puluh ni. Tulis perkataan sahaja. Seterusnya, apakah nilai digit bagi digit 6? 6 sifar atau disebut 60. Nilai tempat bagi digit 3. 100.
Nilai digit bagi digit 3, 3 sifar-sifar atau 300. Nilai tempat bagi digit 7,000. Nilai digit bagi digit 7, 7 sifar-sifar atau 7,000. Okey, itulah contoh. Okey, dua cara kita nak menentukan nilai tempat dengan nilai digit. Yang pertama, kita bina jadual nilai tempat. Yang kedua, kita buat macam ni saja. Cikgu rasa cara ni lebih cepat dan lebih mudah. Okey? Kita tulis saja nilai tempat bagi setiap digit. Barulah kita dapat menentukan nilai tempat dan nilai digitnya. Seterusnya, kita masuk pula kemahiran menceraikan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Tadi menyatakan nilai tempat dan nilai digit. Sekarang kita tambah lagi pula kemahiran yang lain, menceraikan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Ada dua. Bagi perhatian betul-betul. Menceraikan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, gambar rajah ni contohnya daripada buku teks. Muka surat 7. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Ada gambar rajah ni. Okey. Pada dekat-dekat ini telah ditulis nilai tempatnya 10,100,000. Okey. Kemudian dibina jadual nilai tempat. Kemudian diletakkan digit. Pada nilai tempat ada 7 manik. Tulis 7. Pada nilai tempat 40 ada 4 manik. Tulis 4. Nilai tempat ratus ada 2 manik. Kita tulis 2. Dan nilai tempat 1000 ada 1 manik. Kita tulis 1. Okey, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara menulis jawapan untuk menceraikan nombor mengikut nilai tempat. Okey, bagi perhatian elok-elok lah. Takut sekali kamu terkeliru dengan menyatakan nilai tempat. Yang ini menceraikan mengikut nilai tempat. Cara menulisnya, 1 berada pada nilai tempat 1000 kan? Okey, ditulis angka dulu ya. Tulis angka dulu. 1. Kemudian perkataan 1000. Okey. Kalau tadi menyatakan nilai tempat, kita tak tulis angka. Kita tulis 1000 saja. Perkataan saja. Tapi untuk ceraikan nilai tempat, kita kena tulis angka dia. Sekejap cikgu abang pasal apa? 1,000 dalam perkataan, tambah 200 dalam perkataan, tambah angka 4, diikuti angka 10 dalam perkataan, tambah angka 7, diikuti dengan perkataan se. Okey, kenapa kita kena tulis begini? Sebab apabila kesemua nombor yang kita tulis ini, kita tambah dalam bentuk lazim, jumlahnya akan menjadi 1247. Okey. Bagaimana pula dengan ceraikan mengikut nilai digit? Begini cara tulisnya. Okey. Tulis dalam bentuk angka atau nombor. Kalau 1,000 dalam perkataan, begini cara tulisnya. 1,000. 1000 ni diwakili dengan 3 sifar. Okey, tambah 2,000, 200. Tambah 4 sifar, 40. Tambah 7. Okey. Nombor-nombor ni juga bila kita tambah dalam bentuk lazim, jumlahnya akan menjadi 1247. Okey, seterusnya. Langkah seterusnya. Cikgu bagi lagi contoh. Okey, daripada Okey, daripada gambar rajah ni, kita lihat. Okey, pada nilai tempat 1000, ada 6. Okey, jadi 6,000. Sini sifar. Nilai tempat 10, 3. Nilai tempat 5. Jadi, nombornya adalah 6,035. Okey. Gambar rajah ni juga cikgu ambil daripada buku teks nah. Masih lagi dalam muka surat 7 juga. Okey, kita ceraikan mengikut nilai tempat.
Ingat balik kan? Kita kena tulis angka dulu. Baru perkataan. Diikuti 6,000. Tambah sifar perkataan ratus. Tambah. Okey, apakah jawapan untuk tempat kosong ni? Okey, apa angka dia? Apa angka yang kita kena tulis? Ya, 3 diikuti dengan perkataan puluh. Okey, sebab 3 ni dia berada pada nilai tempat puluh. So, kita tulis angka 3, kita tulis perkataan puluh. Seterusnya, tambah. Ingat, mesti ada perkataan tambah. 5 diikuti perkataan sa. 5 sa. Seterusnya, cerakin mengikut nilai digit. Kita tulis dalam angka ataupun nombor. Tempat kosongnya apa? Betul. Cikgu tahu kamu dah faham. Oleh kerana, tempat kosong ni, 6 ni berada pada nilai tempat ribu. Maka kita tulis 6,000 atau 6 sifar. Tambah sifar. Sifar ni kat mana ya? Ya, sifar ni berada pada nilai tempat ratus. Ratus ada 2 sifar. Tapi, apabila kita nak menulis, kita tulis 1 sifar sahaja. Tambah tempat kosong. Tempat kosong ni nombor apa pula? Oh, nilai tempat puluh. Puluh ada 30. So, kita tulislah 3 sifar. Akhir sekali, tambah 5. Jom kita tengok lagi contoh yang lain. Contoh yang lain. Diberi nombor 9,504. Kita tulis nilai tempat dia di atas. Sapurari. Jangan lupa. Duduk saja-saja apa? Sapurari. Gitu. Cerakinkan nombor yang cikgu bagi ni mengikut nilai tempatnya. Macam mana nak tulis? Dah tahu dah kan? Angka diikuti dengan perkataan dan diikuti dengan simbol tambah. Ingat tu. 9 perkataan ribu tambah angka 5 perkataan ratus tambah sifar perkataan puluh tambah 4 diikuti perkataan sa. Itu saja, senang kan? Cerakin mengikut nilai digit. Macam mana tulisnya? Tulis dalam bentuk angka ataupun nombor. 9 sifar. 3 sifar ini mewakili perkataan ribu. Kemudian jangan lupa simbol tambah. 5 sifar atau 500. 2 sifar ini mewakili perkataan ratus. Tambah sifar. Tambah 4. Cikgu ingatkan balik. Dua benda ni. Dua ayat matematik ni. Kedua-dua ni jika kita tambah balik dalam bentuk lazim. Jumlahnya akan menjadi 9,504. Kamu bayangkan kalau kat sini kita tak tulis angka. Kita tambah ni perkataan ribu, tambah perkataan ratus, tambah perkataan puluh, tambah perkataan so. Kita nak dapat nombor apa kan? Tak ada nombor. Kita tambah perkataan sahaja. Jadi mesti ditulis angka dan perkataan untuk mencerakinkan nombor mengikut nilai tempatnya. Cikgu rasa mesti dah faham dah. Dah faham dah. Bila dah faham, biasalah kan? Kat dalam kelas pun macam tu juga. Kalau kita belajar, cikgu terang. Lepas tu apa kita buat? Kita akan buat latihan. Ini adalah latihan yang cikgu dah berikan pada kamu pada lama dulu kan? Cikgu dah bagi set. Jadi inilah latihan yang kamu kena buat. Ini muka surat pertama yang cikgu dah tulis 15 hari bulan 2. Tetapi untuk lembaran yang kedua, kamu kena ambil yang belakang. Yang cikgu tulis 22 hari bulan 2 tu. Sebab kita kena gabungkan kemahiran ni, lembaran yang pertama dengan lembaran yang kedua. Hari tu cikgu dah silap. Cikgu silap stapler. Jadi kamu tengok elok-elok. Tengok betul-betul. Dan bila buat latihan ni, lengkapkan lembaran kerja di atas. Jangan lupa tulis nama kamu pada kedua-dua lembaran kerja. Pasal apa?
Lepas kamu buat kerja, kamu tangkap gambar, kamu post gambar kamu dalam grup Telegram. Siapa yang tak ada lagi grup Telegram, post dalam grup WhatsApp. Matematik 3 dinamik. Okey, bila ada nama, senanglah cikgu nak semak. Kalau tak ada nama, susahlah cikgu tak tahu nama siapa punya. Betul salah ke? Cikgu nak komen tak boleh. Okey. Seterusnya, tengok Upin Ipin kata apa? Seronok ni, Upin Ipin nak belajar ni kan? Dia kata bila dah buat latihan tadi dalam lembaran kerja, habis tu rehat sekejap, sambung pula ni. Upin Ipin kata, jangan lupa juga buat latihan dalam buku aktiviti. Muka surat 4, aktiviti 2, latihan 2 dan 3 dan juga muka surat 5, aktiviti 3. Ni muka surat 4, aktiviti 2 dan 3. Buat sampai habis. Kemudian muka surat 5, ni aktiviti 3. Buat sampai habis. Semua ni, dalam latihan ni, apa yang dah kita belajar di atas tadi. Kalau rasa terlupa, tengok balik video cikgu ni. Okey, cikgu harapkan kamu semua dah faham. Okey, jangan lupa. Okey, cikgu harap kamu semua dah faham apa yang cikgu ajak tadi. Cara menulis nilai tempat, cara menulis nilai digit. Okey, pastikan tempat ditulis dalam perkataan, tidak ada angka. Menyatakan nilai digit, ditulis dalam nombor ataupun angka. Menceraikan mengikut nombor mengikut nilai tempat, mesti ada angka dan perkataan, diikuti dengan simbol tambah. Menceraikan nombor mengikut nilai digit, ditulis dalam nombor, diikuti dengan simbol tambah. Okey. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.